Selamat pagi kepada Dr. Atika dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Fushani dengan nombor metrik 270007. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai soalan pertama yang bercerita berkenaan dengan perhubungan yang wujud antara pembelajaran berdasarkan pengalaman, emosi dan juga prestasi pelajar. Seperti yang kita tahu, emosi pelajar yang positif boleh menyumbangkan kepada keaktifan pelajar serta minat mereka dalam persekitaran pembelajaran di mana ia boleh meningkatkan minat mereka untuk membangunkan kecekapan profesional dalam bidang yang dipelajari. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam penyelesaian masalah menggunakan pengalaman yang sedia ada. Terdapat dua masalah dalam kajian kes ini, iaitu stres dalam kalangan pelajar disebabkan oleh kurang interaksi antara ahli kumpulan. Masalah kedua ialah jadual pembelajaran pelajar yang terlalu padat. Tidak dapat saya menafikan bahawa setiap pelajar mempunyai personaliti serta emosi masing-masing yang menyebabkan berlaku masalah kurang interaksi sesama sendiri. Pada pendapat saya, masalah ini mungkin disebabkan oleh personaliti sesetengah pelajar yang agak pendiam atau lebih dikenali sebagai introvert person dalam konteks psikologi. Pelajar yang pendiam sememangnya akan kurangkan interaksi mereka dalam proses komunikasi dengan individu lain, disebabkan oleh mereka takut untuk berkomunikasi dengan individu yang kurang dikenali. Berkenaan masalah kedua, tidak dapat saya menafikan bahawa kerja sekolah serta latihan yang banyak boleh meningkatkan prestasi seseorang pelajar. Sebaliknya, sekira waktu pembelajaran yang juga terlalu padat serta kerja sekolah yang melimpah, ia juga dapat memberikan kesan kepada emosi serta prestasi pelajar dalam sesebuah bidang. Pada pendapat kami, pihak universiti atau sekolah seharusnya memberikan waktu rehat yang secukupnya, sekurang-kurangnya 10 hingga 20 minit selepas satu sesi kelas pembelajaran. Itu saja daripada pihak saya. Saya akan meneruskan kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Karim Ibrahim, nombor metrik 270033. Jadi untuk soalan yang kedua, faktor pertama yang dirasakan penting ialah emosi. Emosi merupakan reaksi atau ekspresi terhadap seseorang individu maupun sesuatu peristiwa yang berlaku. Emosi seseorang individu akan dapat ditunjukkan apabila individu tersebut berada dalam keadaan yang marah, takut atau gembira terhadap sesuatu perkara. Emosi turut dikaitkan dengan faktor yang akan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan seharian. Emosi yang baik akan memberikan kesan yang baik kepada prestasi serta tingkah laku. Contoh yang boleh diambil daripada kajian kes ialah apabila waktu kuliah pelajar yang sangat padat akan mempengaruhi emosi serta motivasi mereka yang akan menyebabkan prestasi mereka menurun. Hal ini dikatakan demikian kerana jadual pembelajaran yang terlalu padat menyebabkan motivasi pelajar menurun dan secara langsung akan memberikan tekanan kepada diri mereka. Faktor yang kedua ialah motivasi. Motivasi seseorang memainkan peranan yang sangat penting kerana motivasi yang positif dalam diri seseorang dapat mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan diri dan rohani seseorang. Motivasi yang positif dalam diri seseorang dapat membangkitkan minat dan mendorong untuk seseorang individu tersebut untuk berusaha bagi mencapai matlamat serta minat mereka. Sebagai contoh, motivasi yang diperolehi daripada agama juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku manusia yang baik. Agama merupakan fokus utama dalam hidup manusia di mana ia merupakan satu keperluan serta dorongan motivasi kepada manusia. Aspek kepercayaan kepada Tuhan dan keyakinan terhadap takdir serta pembalasan di akhirat kelak menjadikan agama sebagai satu motivasi kepada manusia untuk mengamalkan tingkah laku yang baik dan bermoral dalam kehidupan masing-masing. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ratu Sakura binti Rushdi, nombor metrik 269789. Seterusnya saya akan menjawab kepada soalan nombor 3. Kajian kes ini berkaitan dengan fungsi otak yang berkait rapat dengan amigdala, lobus frontal dan cerebrum. Amigdala berfungsi sebagai mengenal pasti dan menentukan memori yang akan disimpan di otak. Amigdala juga memainkan peranan dalam konteks emosi, tingkah laku serta motivasi. Lobus frontal fungsi sebagai melakukan perancangan masa depan, pengurusan diri dan membuat keputusan. Ada juga neuron sensitif dopamin di lobus frontal dan dopamin bantu untuk mewujudkan perasaan motivasi dan ganjaran kepada seseorang individu.
Cerebrum pula bertanggungjawab dalam hal menggunakan akal fikiran, penakulan dan memori. Kawasan hadapan cerebrum memainkan peranan dalam membentuk aktiviti pemikiran, peringatan, pembelajaran dan kecerdasan. Dalam situasi kajian kes ini, amigdala telah berfungsi untuk melahirkan emosi yang akan beri kesan kepada para pelajar ketika melakukan tugasan mereka. Dalam kajian ini, cerebrum berfungsi untuk para pelajar berfikir bagaimana untuk menyelesaikan tugasan mereka yang berkaitan dengan pengalaman, iaitu memori yang turut hadir bersama akal fikiran dan penakulan. Lobus frontal pula berfungsi dalam otak para pelajar tersebut dalam merancang dan mengurus jadual kerja mereka agar dapat mencapai matlamat. Oleh itu, hal ini telah menyebabkan para pelajar tersebut bermotivasi untuk melakukan tugasan mereka. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Amirul Norris, matrik nombor 271321 dan saya akan menjawab soalan 4 iaitu berikan 2 cadangan bagi menangani isu-isu yang terdapat dalam kajian kes ini. Dalam kajian kes ini terdapat 2 isu yang berlaku. Yang pertama adalah kurangnya pelibatan dan kerjasama ahli kumpulan dan yang kedua adalah waktu kuliah yang amat padat. Cadangan pertama ialah pelajar perlu menerapkan group discussion teknik. So, teknik ialah satu proses lisan interaksi sistematik di mana berlakunya pertukaran idea, fikiran dan perasaan melalui komunikasi lisan sesama ahli kumpulan. Misalnya, semua ahli kumpulan boleh duduk dalam separuh bulatan dan menyatakan pandangan mereka tentang sebarang topik, isu, masalah yang diberikan. Teknik ini juga membantu mereka untuk menyatakan pandangan mereka tentang subjek yang serius dan dalam situasi formal serta meningkatkan kemahiran berfikir, mendengar, bertutur serta menggalakkan tahap keyakinan para pelajar untuk memberitahu ketidakpuasan terhadap ahli kumpulan yang tidak memberikan sebarang kerjasama bagi menyiapkan projek tersebut. Seterusnya, para pelajar boleh mengaplikasikan time management teknik bagi mengatasi isu kedua. Dalam konteks ini, para pelajar boleh mewujudkan satu buku log harian bagi merancang segala aktiviti mereka. Ia akan membolehkan mereka kekal, teratur dan fokus pada perkara yang paling penting, malah membantu mereka mengatasi penangguhan. Kaedah ini banyak digunakan oleh orang terkenal seperti Elon Musk dan Bill Gates yang dikenali sebagai sekatan masa ataupun dikenali sebagai time blocking. Jadi sekatan masa ini dia mewujudkan satu ruang untuk anda menghabiskan setiap minit hari anda. Oleh itu, para pelajar harus mengikuti kaedah ini untuk menguruskan masa mereka dengan lebih berkesan. Hai, nama saya Mazatul Atira dan saya akan sambung kepada soalan nombor 5 iaitu 2 teori yang boleh dikaitkan dengan kajian kes yang dipilih. Berdasarkan kajian kes kami, objektif kajian adalah untuk mengkaji perhubungan antara pembelajaran berasaskan pengalaman ataupun experimental learning, emosi dan prestasi pelajar. Oleh itu, teori yang pertama digunakan dalam kajian ini ialah teori orientasi matlamat ataupun achievement goal theory. Menurut Dweck, teori ini menerangkan bagaimana matlamat seseorang itu mempengaruhi tingkah laku dan emosi mereka. Terdapat 2 jenis matlamat di dalam teori ini, iaitu matlamat prestasi dan matlamat kemahiran. Matlamat prestasi adalah tertumpu kepada individu untuk menunjukkan keupayaan dan mengalahkan orang lain. Manakala matlamat kemahiran tertumpu kepada pembangunan kemahiran dan keinginan untuk mempelajari ilmu baharu. Teori ini digunakan dalam kajian kes untuk menggambarkan pembelajaran berasaskan pengalaman yang menentukan emosi pelajar dan sekaligus memberi kesan kepada prestasi mereka. Teori kawalan nilai adalah teori yang menerangkan bagaimana motivasi dan prestasi pelajar dalam setting akademik dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kawalan lingkungan pembelajaran, nilai tugas yang sedang dilakukan serta emosi mereka semasa bekerja pada tugas tersebut. Pelajar yang merasa mempunyai kawalan yang tinggi dan tugas yang bernilai cenderung lebih terdorong dan berjaya. Teori ini telah dibangunkan oleh Reinhard Beckmann dan rakan-rakannya. Kajian menunjukkan bahawa pelajar yang memiliki orientasi tujuan penguasaan mampu mengawal emosi negatif dan mengekalkan fokus terhadap tujuan pembelajaran mereka yang menyebabkan prestasinya lebih tinggi. Sebaliknya, pelajar yang memiliki orientasi tujuan prestasi mengalami tahap emosi positif yang lebih tinggi tetapi kurang mampu mengawal emosi negatif dengan berkesan yang menyebabkan prestasi keseluruhannya lebih rendah. Interdependensi aktiviti pembelajaran berpasukan juga mencetuskan pelbagai tindak balas emosi dalam pelajar termasuk frustasi dan terima kasih yang menekankan pentingnya mengawal emosi negatif dalam situasi seperti itu.